Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar-pelajar sekalian? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi peluang untuk kita teruskan pembelajaran kita walaupun berada di rumah. Baik, insyaAllah sebelum kita mulakan pada sesi pembelajaran kali ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pembelajaran kita pada bab yang ke-17 dalam bidang fiqah, iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Ya, ini secara umum ya, konsep ibadah dan jenis hukum. Berkaitan dengan fiqah, ya ini dia punya mukaddimah untuk bidang fiqah ni. Menerangkan tentang konsep ibadah dan juga jenis-jenis hukum. Okey, di dalam fiqh ni dia banyak menerangkan tentang hukum. Jadi sebelum kita nak lanjut kepada hukum-hukum yang seterusnya tentang solat lah apa semua tu, jadi kita elok kita kena fahamkan dulu apa dia hukum-hukum yang terdapat dalam fiqh ni. Jadi sebelum kita mulakan, saya harap semua anak-anak murid sekalian duduk dalam keadaan yang tenang, tarik nafas, okey, duduk dalam keadaan yang selesa, pen, pensel, buku nota apa semua dah ada dekat tepi dah. Buku teks pun dah ada dekat tepi. Sambil-sambil tu boleh kita tengok apa yang ada dalam slide ni. Baik, kita tengok maksud ibadah. Tengok satu persatu. Akan sedikit. Oh, Allah, tak nampak pula. Oh, tulisannya. Okey. Masih tak nampak. Okey, tak apa. Kita tengok satu persatu. Saya rasa boleh. Okey. Lebih lebih nampak sikit lebih dekat sikit. Baik. Ya saya ini saya guna buku teks saja. Slide ada tapi saya rasa lebih awak nampak supaya awak mudah rujuk dan nak tengok tempatnya kat mana dalam buku teks. Okey. Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya. Ini secara umum, ibadah ni merupakan pengabdian diri kita yang sebagai hamba ni secara berterusan daripada kita lahir sampailah kita mati nanti, beribadah kepada pencipta kita. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok maksud ibadah. Dekat sini yang pentingnya nak kena tahunya tentang maksud ibadah. Okey. Biru pula warnanya. Kita tukar warna merah. Okey, maksud ibadah ya. Ibadah dari segi bahasa, biasalah bila kita katakan maksud, dia mesti ada dua. Satu dari sudut bahasa dan satu lagi dari sudut istilah. Memang dia akan ada dua lah kalau kita tengok dari sudut maksud. Dan setiap bab, kalau perasan, kebanyakan bab dalam pendidikan Islam ni, mesti dia akan terangkan tentang maksud. Okay? Baik, ibadah. Ibadah ni bahasa Arab ya. Ibadah bahasa Arab. Maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Ini warna biru pula tulisannya, tak nampak sangat. Okey, ibadah ni tunduk dan patuh kepada Allah. Okey, ikut apa kata Allah. Okey, patuh apa yang disuruhnya. Tapi itu dari sudut bahasanya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu dia ibadah. Dari sudut istilah pula kita tengok semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin satu potongan. Kita nak hafal maksud ni, kita biar kita ada potongan-potongan tu. Jadi awak ada buku teks, pakai pensel, tandakan sikit.
Kat mana nanti nak pulangkan buku awak pandang balik. Kat mana kita nak potong dia supaya kita mudah untuk hafal. Okey, untuk istilah dia semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin potong satu slash. Okey, pertama semua perkataan dan perbuatan zahir ataupun batin secara apa zahir ataupun yang dalam hati kita yang disukai dan diredai Allah. Itu ibadah ya. Apa-apa sahajalah dari sudut perkataan kita, apa yang kita cakap, apa yang kita lafaz, apa yang kita sebut, ah, sama ada ataupun perbuatan kita. Okey, lafaz tadi tu sebutan tadi tu sama ada dalam hati ke, kita sebut betul-betul zahir ke, yang Allah suka dan Allah redha itulah ibadah. Zikir, baca Al-Quran Allah suka tak? Suka. Maka itulah ibadah. Senyum Allah suka tak? Allah suka. Sebab itulah ibadah. Okay? Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran diceritakan kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini bukan sekadar jadi khalifah, tapi kita ni tujuan kita ni hidup ni untuk kita beribadah. Dalam ayat Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita ni, yalah, kita kat dunia ni siapa dia ada? Jin ataupun manusia. Untuk apa kita dijadikan? Untuk kita beribadah kepada Allah. Dan kita dah dapat Al-Quran sebagai panduan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah disuruh kepada kita untuk solat, puasa, berbuat baik kepada orang lain, okay, jaga amanah. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Jadi ibadah jika kita laksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredaan Allah akan diberi ganjaran pahala. Ibadah-ibadah yang ikhlas kita buat semata-mata kerana Allah, Allah bagi ganjaran pahala dekat kita. Apa tujuan pahala? Tujuannya untuk melayakkan diri kita ni masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, masya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama kita kat dunia ni, dunia sementara ni untuk kumpul sebanyak-banyaknya pahala dan mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Okey. Ibadah terbagi kepada dua. Baik, kita tengok ibadah. Ibadah ni dia ada dua. Okey, ada dua bahagian. Satu ibadah khusus. Satu lagi ibadah umum. Khas dan am. Okey. Ibadah khusus apa dia? Yang ini kita tengok betul-betul. Ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Maknanya benda ni sudah tetap. Contohnya apa dia? Solat. Kita solat macam mana? Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, dimulai dengan takbir. Tak boleh lah, boleh kita tiba kita saja ubah. Ah, Okay. Yang ini yang khusus ni benda tu dah tetap, dah ada, dah ada panduan yang kita follow saja yang memang yang telah ditetapkan kepada kita. Contohnya puasa, zakat dan haji contohnya. Okey. Tu kita just follow. Itu adalah ibadah khusus. Maknanya khusus untuk Allah Subhanahu Taala. Ibadah umum, ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan. Ini umumlah tentang apa dia? Sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau dengan makhluk yang lain, sama ada binatang ke pokok-pokok ke tumbuh-tumbuhan ke apa ke. Okey. Dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang penting dia tak bertentangan dengan syariat Islam. Apa-apa sahajalah, sama ada hubungan antara manusia dalam berjual beli. Allah kata jangan guna riba dalam jual beli, jangan rasuah. Maka bila kita jaga benda tu, maka itulah ibadah dari sudut umum. Untuk apa dia? Makan, minum, berniaga dan bekerja. Makan pun ibadah ke? Ya, makan pun ibadah. Dengan syaratnya mesti ikut syariat Islam. Apa dia makan dengan syariat Islam? Iaitu makan makanan yang halal. Minum benda yang baik, bukan minum arak. Contohnya, ya. Jadi apa-apa sahaja perbuatan kita ni secara umum dia melibatkan pula dengan dosa dan pahala, maka dia ikut syariat Islam, maka dia dikira sebagai ibadah. Itu umum lah. Ada pun ibadah khusus yang macam disebutkan tadi, solat, puasa, zakat dan haji. Baik. Kita tengok kunci ilmu kat sini. Semua perbuatan harus yang diniatkan kerana Allah.
akan mendapat pahala. Apa saja apa contohlah kita makan, niat kita ya Allah bila kita makan ni untuk kita tambahkan tenaga supaya kita lebih kuat untuk beribadah, maka yang dekat situ dapat pahala kita makan. Makan pun dapat pahala. Minum hilangkan azab Allah aku minum ni nanti boleh zikir lagi sambung zikir apa semua kan. Minum pun dapat pahala. Kalau tak niat macam tu macam mana? Tak dapat pahala. Okey. Baik. Kita tengok jenis-jenis hukum. Yang ini kita ceritakan tadi. Bila dah masuk dalam bidang fiqh, kita tak lari daripada 5 hukum ini. Apa dia? Apa dia? Sunat. Kita pergi mana dulu? Wajib lah. Wajib. Kita pergi wajib. Yang pertama sekali kita adalah wajib. Apa dia wajib? Kita ada 5. Kita tengok dulu 5. Okay, ya. Kedua haram. Ketiga makruh. Keempat harus. Dan kelima sunat. Tak ada dah lain. Kalau masalah fiqah, tak ada lain daripada 5 benda ni. Tak ada tiba-tiba jumpa halam pula lah. Haram dan apa halal dan haram dimasukkan sekali haram. Tak ada hukumnya tu ya. Ada 5 hukum ni je. Kita tengok satu persatu. Okay. Hukum ni supaya kita ni hidup kita ni lebih mudah. Kita tahu yang mana wajib. Kita tahu yang mana haram. Yang mana harus, yang mana makruh. Yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Supaya kita tahu. Jadi dengan adanya hukum-hukum ni, kita hidup dekat dunia ni lebih mudah. Okay, tinggal ikut saja apa yang ulama dah bahaskan. Apa yang Nabi dah sarankan kepada kita, kita ikut saja. Ingat, matlamat kita adalah untuk masuk dalam syurga Allah. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama wajib. Wajib ni kalau kita buat mendapat pahala dan kalau kita tinggal dapat dosa. Okey. Dalam ni mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Contohnya apa dia? Solat fardu. Okey. Kalau kita buat dapat pahala. Solat kalau kita walaupun dah wajib, bila kita buat tetap dapat pahala. Kalau kita tinggal dapat dosa automatik. Kalau ustaz kalau tak sengaja tinggal pun qada baliklah. Tak sengaja macam mana tu? Tertidur, memang tak bangun-bangun ke macam mana? Terlepas, terlupa, tu dimaafkan. Tapi dia kena qada balik. Buat semula. Okey. Kalau sengaja ustaz, sengaja memang berdosa lah kita. Sebab tu kita ni disarankan, disuruh untuk kita ni berzikir ataupun beristighfar supaya dosa kita diampunkan. Kadang-kadang dosa kita pun tak perasan dosa apa yang kita dah buat. Baik. Yang kedua haram. Yang kedua haram, mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Dia terbalik dengan yang wajib. Yang wajib tadi dapat pahala bila kita buat. Kalau tinggal dapat dosa. Tapi yang haram, kita tak buat, kita tinggalkan dapat pahala. Dan kalau kita buat, of course lah dapat dosa. Contohnya apa? Contohnya minum arak. Kita tak minum pun sekarang ni minum arak. Dapat pahala. Kita minum air masak. Contohnya. Minum dapat pahala. Baik. Okey. Okey tadi tu contoh contoh ni air arak. Kalau kita tinggalkan tak minum, maka kita dapat pahala. Kalau kita minum air arak contohnya, maka berdosalah kita. Baik. Seterusnya makruh. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Allah tak suka benda-benda makruh ni. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tak buat, maka dia dapat pahala. Kalau tinggalkan tak apa, tak masalah. Tapi tak dapat dosa. Tak dapat apa-apalah. Cuma makruh ni Allah tak suka. Okey. Contohnya kita ambil wuduk, kita ambil lebih-lebih sampai lebih daripada 3 kali. Maka kalau kita ambil 3 kali sahaja, dapat pahala. Tapi kalau kita buat lebih-lebih sampai 4-5 kali, lebih daripada yang sunat tu, maka Allah tak suka. Tapi kita tak dapat dosa. Cuma dia makruh saja. Harus tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Ada apa-apa sebab sama ada dapat dosa ke, dapat pahala ke, tak ada. Dia macam itulah harus dia boleh dilakukan. Harusnya maksudnya boleh. Seterusnya sunat. Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Kalau kita buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Contohnya kita lalu dengan orang, selisih dengan orang, bagi Assalamualaikum. Tak kenal pun. Assalamualaikum. Beritahu kan. Jadi dapat pahala. Kalau kita bagi salam, tak dapat dosa, tak dapat apa-apa lah.
Okey.